dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim atau kama qala wa amma ba'd. Yang berbahagia tuan pengurusi dan barisan ya tuan kuasa masjid, datuk-datuk, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, tuan-tuan siap, seterusnya ayah-ayah, abang-abang sidang jemaah yang mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan pertemuan kita yang mulia ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf jika suara saya ini mengganggu tuan-tuan yang tengah sembahyang ke, tengah zikir ke, tengah baca Quran. Saya mohon maaf banyak-banyak. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, hari ini kita sama-sama dapat membesarkan lagi hari yang memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seminggu, iaitu hari Jumaat, hari raya puasa bagi orang yang miskin, hari raya haji bagi orang yang fakir. Kita yang mungkin tidak fakir, tidak miskin, sebahagiannya sederhana, ada yang mungkin kaya rezeki ke Allah Ta'ala, membesarkan Jumaat daripada semalam lagi maghrib dengan macam-macam program kan, baca yasinnya. Ulang tadi subuh tadi, sebelum subuh kita qiyam, kita jemaah subuh, imam baca sajadah insan. Alhamdulillah, sampai sekarang ni kita dapat pula hadir untuk sama-sama qabliyah tahiyatul masjid dah, kita niat i'tikaf. Allahu akbar. Ya. Tuhan dah sediakan segala-galanya untuk kita rebut. Ya. Jadi Tuhan akan tanya, kamu nak apa lagi? Kamu nak apa lagi? Sehat-sehat dah. Orang lain sakit, kita sehat. Sakit tu tak dapat datang, mereka punya teringin nak datang. Kita sehat, alhamdulillah datang, berhidayah datang sama-sama. Tuan-tuan, datuk-datuk, tuan-tuan sekalian, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Hadis ni dah biasa dah kita baca, kita dah hafal. Hadis daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dihantar oleh ibunya kepada Nabi ketika berumur 9 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. Berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Berkhidmat, membantu Nabi. Tapi berkhidmat dengan Nabi, menjadi pembantu Nabi, banyaklah yang didapat. Sebab Nabi ada banyak. Ya, untung dia, Allahu Akbar. Dia dikurniakan umur yang panjang sampai 200 tahun. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak ikut Anas, minta panjang umur 200 tahun. Ustaz merepek. Kenapa? Kalau dah jalan pun esok, jangan minta umur panjang saja, minta sehat. Tak ada salah. Minta 70, dapat 35. Minta 100, dapat 100 jadi. Dapat minta 200, dapat 100 jadilah. Ini bukan cerita merepek, ini cerita betul. Ya, ada contoh. Ya, baik. Hadis yang disabdakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga orang itu mengasihi saudaranya. Ya, kasih sayang. Kasih sayang sesama Islam adalah suatu kemestian, suatu kefarduan. Inilah sebenarnya di antara ajaran yang diasaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi memang daripada awal lagi, daripada kecil lagi, remaja, dewasa, sampai lantik menjadi Rasul, memang terserah sifat kasih sayang Nabi ni. Orang buat dia macam mana pun, dia tak balas. Kita baca sejarah kan, bukan sahaja orang tua yang kenal Nabi ni sayang ke Nabi. Masa zaman kanak-kanaknya pun Nabi terkenal dengan baiknya. Ya, bila Nabi turun bermain dengan kawan-kawannya yang asalnya beberapa grup, beberapa kumpulan main kan. Bila Nabi turunnya, semua join dengan Nabi, semua masuk grup Nabi. Kerana apa? Kerana sudah tertanam dalam perasaan kanak-kanak di seluruh Mekah, siapa yang berkawan dengan Muhammad selamat. Ya, sampailah ke akhir hayat. Kehidupan yang penuh dengan kasih sayang ini tentulah dimulai dengan aktiviti. Ya, tak kenal macam mana kita nak tahu orang tu sayang kat kita, kita tak kan? Caranya ialah melalui komunikasi. Assalamualaikum Datuk. Datuk Abdul Samad, apa khabar? Ya, saya sihat Ustaz. Tapi kalau berlalu saja gitu, kamu-kamu, aku-aku. Komunikasi. Islam awal-awal lagi. Ya, dah menyusun. Ya, dah ditunjuk macam mana nak komunikasi dengan sama orang Islam. Dengan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barulah tanya lain. Apa khabar? Tuan daripada mana? Apa hajat di sini? Nak pergi rumah siapa? Komunikasi ni dia ada bab dia sendiri, dan ilmu tasawuf disebut bab bergaul. Imam Ghazali katakan adab bergaul. Ya, pertama bergaul dalam jumlah komuniti yang kecil, keluarga. Adab suami dengan isteri. Suami ada adab bercakap dengan isteri. Nabi tunjuk kan macam mana Nabi panggil isteri dia. Hoi, itu je ke? Ni nasi ambil. Ni ayam campak, itu je. Allah Rabbi, yang lagi itu. Ya Humaira. Ya, mawar merah. Bukan pada lagu saja, tapi diaplikasikan betul. Ya, panggillah dengan gelaran yang menyukakan dia. Ya, menyukakan isteri, menyukakan suami. Isteri panggil suami. Tak kira lah apa, ayang ke abang ke, tak kira lah. Tambah dah tua-tua ni kan, tak apa hari ni lagi. Ya, apa-apa yang menyukakan, apa-apa yang biasa menyukakan. Ada istilah awak. Ya, setengah perempuan tu dia ada prinsip. Dia hanya panggil, dia hanya guna kalimah abang tu untuk abang dia sendiri dan suami dia. Itu saja. Dia tak guna untuk orang lain. Nampak? Ya, abang tu maknanya dua tempat je. Abang dia sendiri, abang kandung dia sendiri, dan suami dia. Lain minta maaf. Ya, tapi kadang-kadang setengah orang untuk menarik perhatian, panggil abang juga. Contohnya untuk menarik perhatian kita niaga kan, berniaga kan. Jadi ambil order minum. Kadang-kadang yang datang tu dah putih dah rambutnya. Mata pun dah putih, tak ada hitam dah. Tapi nak menarik, panggil abang. Ya, jadi kelengkabut juga mula panggil abang tu. Tentu kira juga. Tu cara macam-macam. Yang penting jangan disalah guna istilah-istilah itu supaya panggilan itu mendapat pahala. Ya, bila isteri memanggil suaminya dengan panggilan yang cukup beradab, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia jadi ibadah sebenarnya. Dia jadi ibadah. Jadi
hanya dengan memanggil nama-nama ataupun orang-orang tertentu, ayah, ya, abi, baba, umi, ibu, ya, dia tidak free tau sebenarnya, dia tidak kosong. Mereka cantik tau, ya, kerana dia telah menjaga adab berkomunikasi dia dengan ayah dia atau dengan sesiapa saja. Begitulah seterusnya kalau kita nak kembangkan adab bergaul antara adik-beradik, ya, antara IPA 2, IPA 2, ya, begitu juga nanti bila keluar adab dengan guru dia, adab dengan kawan-kawan ayah dia, sampai disarankan kita seorang anak sangat dituntut menyambungkan balik silaturahim antara kawan-kawan ayah kita dengan kita, ya? Ayah kita dah meninggal, ayah kita dulu ramai kawan, kita hubungi kawan-kawan ayah kita, ya? Kita tanya khabar, kita ziarahi dia, ya? Kalau sakit kita bantu, gitulah. Melalui komunikasi akan timbul kemesraan, akan timbul kecintaan, akan timbul kasih sayang, serta saling ambil tahu sambil nanti akan datang perasaan simpati. Oh, rupanya si anu tu tak sihat, di Padang lama tak datang, ya. Saya sempat jumpa Pak Ayah kat luar tadi, bukan ICU ke apa dulu, ya Pak Ayah, ya. Saya dah berkaki 3 Ustaz. Alhamdulillah Pak Ayah, saya bangga. Sebab tongkat ni esok jadi penghalang kita, penghalang daripada gangguan. Bukan free ni sunnah, ya. Baik. Kejayaan Rasulullah SAW melahirkan masyarakat yang harmoni, masyarakat yang berkasih sayang, masyarakat yang penuh dengan simpati. Sebenarnya memang dapat jadikan contoh yang paling baik bagi mewujudkan suasana kerjasama dalam masyarakat kita hari ini. Apa-apa ajaran pun, apa-apa teori pun, apa-apa nasihat pun, ya, apa-apa maklumat, jika kita tidak amalkan, tak ada apa-apalah, tak ada maknalah, ya. Maknanya kita cuma pengumpul maklumat, tahu apa tak buat. Sebenarnya apa-apa ajaran, khususnya ajaran Islam, hanya akan nampak indah, ya, bila diamalkan oleh kita. Begitu, ya. Antara sifat orang yang beriman ialah saling bantu-membantu seperti yang diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Wujud keadaan bersimpati antara anggota masyarakat. Kata pepatah Melayu, cubit paha kiri, paha kanan terasa juga. Ya, cubit paha kiri, paha kanan terasa juga. Hubungan erat dan kerjasama menjadi amat penting, khususnya dalam menjayakan sesuatu misi dalam keluarga, dalam masyarakat, seterusnya negara dan dunia amnya. Sebarang perkara yang mungkin dilihat susah ni, susah, payah, berat, ya, tak boleh kalau seorang. Tak bolehlah seorang. Nak tolak kereta kawan kita meragam apa-apa, ya. Tolong tolak kereta jap. Tak boleh. Memanglah kau seorang, tolonglah cari kawan. Ya, apa panggilkan kawan. Kalau dah 5 orang, kalau dah 10 orang, kalau dah 20 orang, bukannya nyorong, ngangkat kereta tu ngantar rumah pun boleh. Contoh, ya. Perkara yang susah, perkara yang rumit, perkara yang berat, ya. Kadang-kadang sampai macam mustahil. Ya. Tuan-tuan baca kan, orang mindahkan rumah, sebuah rumah mindahkan daripada tapak asal ke tapak baru. Astagfirullahaladzim. Macam mana dia ni? Mereka kongsi idea, buat lapik. Adalah kaedahnya. Rumah dipindahkan, rumah kampung.
Rumah batu tak dibongkar naik atas itu karut. Mana ada orang buat rumah batu, mana boleh hancur lah semua. Yang rumah kampung dia buat living real. Allahu Akbar. Ialah mungkin tapak yang ada itu nak digunakan untuk apa-apa keperluan masyarakat, nak buat jalan ke apa kan. Rumah tu elok lagi, indah kan, angkat. Tetapi alhamdulillah dengan berkat kerjasama orang ramai satu padu, ya, perkara yang mudah asalnya menjadi senang, menjadi pantas diselesaikan dalam masa yang sekejap. Contoh yang kita biasa baca dalam sejarah ialah bagaimana Nabi SAW bersama para sahabat menghadapi peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab pada tahun 5 Hijrah, ya, antara tentera musyrikin Mekah bergabung dengan kabilah Arab sekitarnya, hampir memiliki kekuatan 10,000 angkatan tentera berbanding dengan jumlah tentera yang bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1,000 orang. Tetapi melalui strategi yang diinovasikan oleh sahabat besar Salman Al-Farisi, iaitu dengan cara mengorek parit yang belum pernah diketahui oleh bangsa Arab. Indah kan teknik, teknologi, ya, Iran ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun setuju, lalu dikorek parit, ya, dengan cara bukan gili-gili dalam grup. Berapa meter, berapa km, 1 km, katalah 1 kilometer, lebih sebenarnya, sebahagian daripada kota Madinah tu. Lagi 10 grup, 20 grup, ya. Gili-gili dalam grup 5 orang, gili-gili. Tapi semua grup jalan serentak. Cerdik tak? Kalau tak disusun begitu jadi lambat. Ya, musuh dah bergerak daripada Mekah. Ya, baginda telah membahagikan jarak galian berapa meter? 2 meter, 10 meter, ya, satu grup. Ya, dia dapat disiapkan dalam masa hanya beberapa hari saja. Cuma saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya. Ketika proses penggalian parit itu, satu grup tu dia jumpa batu besar. Ya, katuk-katuk je no. Melenting, keluar api. Lalu grup yang berkenaan tu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda meminjam alat pemukul batu itu. Ya, Nabi baca Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Satu riwayat mengatakan begitu. Nabi baca Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah, pam, bakecek. Ya, selain ia mukjizat untuk Nabi, tapi kita boleh ambil iktibar di situ. Iktibar apa? Nak pilih ketua ni biar macam ibu jari, kata tok guru saya, almarhum Datuk Abdul Rahman Mubarak. Mudah-mudahan lapang kubur ya Allah. Banyak mengajar saya. Ibu jari ni kalau dia kekal di tempat dia, jari lain tak boleh sentuh dia, tak boleh. Biar dia kekal, jangan dia datang. Jari mana pun tak boleh, jangan nak pukul, nak sentuh dia pun tak boleh. Tapi syaratnya ibu jari ni kekal di tempat dia. Nak jadi ketua lah, jadi pemimpin. Ibu jari tak boleh yang ni, tak boleh yang ni. Ya, kita memang bukan disuruh untuk melawan Nabi, tak mungkin.
tapi mencontohi Nabi. Nabi itu begitu. Mana-mana masalah yang dihadapi oleh sahabat, Nabi turun tangan. Lagi aku mau boleh buat. Tak boleh buat, aku turun. Ya, dia membantu mempermudahkan urusan. Dan kita pun tak fikirlah kita nak gali parit, gali longkang apa semua, itu bukan kerja kita lah. Kalau kita perang pun tak guna longkang, tak guna parit dah. Tapi dalam isu-isu yang lain, ya, isu yang kritikal, ya, akhirnya umat Islam dapat menjadikan parit tersebut sebagai benteng daripada kemarahan musuh, sehingga akhirnya dengan susah payah sahabat tadi, ya, siangnya berpuasa, Allahu Akbar. Kalau belum puasa, masa itu tak cukup makanan, akhirnya berpuasa, ikat perut, lapis dengan batu, ikat perut, ya, belum perang lagi. Tapi susahnya menggali parit, payahnya menggali parit, seolah-olah sama susahnya dengan perang, sama sulitnya dengan perang. Susahnya menggali, gali, tak betul cara, turun balik pasir, Allah rata balik, kau mau jauh sikit balik, tak ada pengalaman, ya. Jangankan gali pasir, gali parit kat kampung, tanah liat tu pun kalau tak betul gaya, bukannya lurus, bulat. Ada kawan saya balik pada ngaji kat luar negara, balik pada Mekah, nebah berpusing. Dia tak nak nebah. Apa saya bulat kau nebah ni? Atau yang betul macam mana? Ikut barisan ni lah, mat. Oh, ni 20 pokok dulu belakang. Tak pernah. Tak pernah buat. Gelak dengan kawan. Jadi tidak dia marah pula, tak. Tak ada pengalaman. Nak buat macam mana? Baik. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan bantuan. Allah perintah Israfil, ya, kau tak payah ambil sangkakala, belum kiamat lagi. Fuh tu kat apa tentera-tentera musyrikin. Berterabur habis segala kemah-kemah, habis betul. Akhirnya balik saja, ya, tak perang pun, balik saja. Tapi syaratnya dah buat kerja letih, dah buat jenuh dah, ya. Ada yang segala kemah-kemah, segala makanan apa semua runtuh diterbangkan angin. Dan yang paling penting sekali ialah semangat untuk terus berperang hilang. Habislah ini apa macam mana ni, apa riuh rendah, hiruk pikuk dengan suasana yang menimpa persiapan, ya. Maknanya kekuatan dalamannya sudah hilang. Kita balik dalam keadaan hina. Pasal apa? Orang kampung tunggu macam hari tu pergi kamai lagi gah, kali ni Muhammad hidup atau mati, aku buat balik. Tu sembang. Orang tunggu je. Kami pergi ni 10,000. Memang tak ada kekuatan lebih pada kami. Ya, balik sebelum sampai kampung halaman dah rasa hina. Pasal mana Muhammad? Ni apa kopi ni koyak kabak apa semua ni? Kami disapu di angin. Kemah yang kamu sewa kat aku mana? Kemah aku berlebur sekali, tak mana hilang. Bayar. Gitulah contohnya, ya. Udahlah, perang tak jadi, kalah di pertengahan jalan. Justru marilah sama-sama kita pamerkan, ya, kasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan semuanya mendapat redha Allah SWT. Untuk penutup, kisah teladan Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti menyebut kisah bidalan orang Arab. Di sebuah taman terdapat banyak pokok kayu, banyak bunga, banyak macam-macam lah kan. Taman macam-macam pokok ada, yang besar yang kecil semua ada.
Ya, siapa yang semua pokok-pokok itu bersukaria, seronok. Alhamdulillah kita jadi taman, ya, kita boleh menggembirakan orang. Ada yang bunga, ada yang bunga cantik, ada macam-macam warna. Suatu hari, ya, tiba-tiba satu hari jatuh sebilah kapak di tengah-tengah taman itu, jatuh sebilah kapak. Kemudian bila jatuh kapak, semua pokok-pokok itu menangis. Ya, pasal apa? Habis kita lepas ni, habis kita. Kapaklah tanah. Ya, kita ni semua nak kena tebang, betul tak? Mana tahu, tu kapak dah. Akhirnya mereka bertemu dengan pokok yang paling tua di taman itu. Pokok yang paling tua, mungkin paling tinggi, paling, ya. Lalu mereka pun bertanya kepada pokok yang paling tua tadi, macam mana kita nak buat ni? Kapak dah sampai dah. Lepas ni kita habislah, tolonglah Tuan. Apa pandangan Tuan? Lantas pokok yang tua itu pun menjawab, sesungguhnya mata kapak tersebut tidak boleh menebang kamu. Ya. Pohon, sesungguhnya mata kapak tersebut tidak boleh menebang kamu selama mana kamu tidak memberi kepadanya dahan-dahan kamu untuk dijadikan ulu kepada kapak itu. Iktibar daripada kisah ini menunjukkan bahawa kerjasama ke arah kebaikan sahaja yang memang dibenarkan oleh agama. Kebaikan yang menjurus kepada dunia dan akhirat, itu saja yang dibenarkan oleh agama. Apa-apa kerjasama yang tujuannya khianat, ya, membantu musuh untuk mengalahkan kawan, adalah dilarang, adalah haram hukum. Lihatlah suasana makhluk, bagaimana konsep kerjasama secara fitrah yang Allah tabiatkan kepada mereka, ya, dalam menghadapi kehidupan yang sangat mencabar ini. Semut dengan kumpulannya boleh mengangkat makanan yang jauh lebih berat daripada